Bertemu kembali Minggu Baharu Rentasan Berita edisi 1057. Saya Zawaz Yusof antara paparan utama. Benarkah kereta yang tenggelam menukarkan bantuan? COVID-19 bukan alasan Malaysia ketinggalan. Apabila berbalisma mendominasi. Antara SOP dan SOP PRN Johor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Akhirnya pada 20 Januari 2022, mesyuarat khas penggal keempat Parlimen ke-14 Dewan Rakyat diadakan. Perdana Menteri Tebuk Atap 2.0 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengakui bahawa pada 1 November 2021, Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) telah mengumumkan bahawa monsun timur laut di Malaysia akan bermula dari 3 November 2021 hingga Mac 2022. Jurubicara tidak akan mengulangi apa yang diucapkan oleh Ismail Sabri pada hari tersebut kerana seluruh dunia sudah mendengarnya. Apa yang jelas ialah, pertama, Perdana Menteri beliau sedar bahawa hujan lebat berterusan ini akan menyebabkan banjir dari Perlis ke negeri Sabah. Kedua, perancangan persediaan menghadapi musim monsun timur laut oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara (NACMA) selaku Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat JPBP pada setiap tahun adalah berdasarkan arahan Majlis Keselamatan Negara MKN nombor 20. Ketiga, beliau sendiri telah mempengerusikan mesyuarat JPBP pada 13 September 2021 yang dihadiri oleh Menteri-Menteri Besar, Ketua-Ketua Menteri, Setiausaha Kerajaan Negeri selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN serta wakil-wakil agensi persekutuan dan juga negeri. Keempat, peruntukan sebanyak 9.5 juta ringgit daripada tabung kumpulan wang amanah bantuan bencana negara KWAB-BN disediakan bagi kesiapsiagaan operasi monsun timur laut 2021-2022. Yang kelima pula, pada 5 Oktober 2021, NACMA telah mengaturkan sesi libat urus Menteri di Jabatan Perdana Menteri tugas khas selaku menteri yang bertanggungjawab terhadap pengurusan bencana negara bersama semua setiausaha kerajaan negeri selaku pengerusi JPBN. Manakala yang keenam, NACMA telah menyelaras dan mengadakan latih amal serta simulasi pengurusan bencana yang melibatkan agensi-agensi tindak balas kerajaan negeri, pejabat-pejabat daerah dan badan-badan bukan kerajaan NGO. Ketujuh pula, pada 2 November 2021, NACMA mengeluarkan arahan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana atau PKOB negeri dan daerah kepada semua pengerusi JPBN Setiausaha Kerajaan Negeri sejurus selepas pengumuman Met Malaysia pada 1 November 2021. Kelapan, NACMA mengeluarkan notis kesiapsiagaan melalui Pusat Kawalan Bencana Negara atau NDCC kepada semua agensi tindak balas dari masa ke semasa berdasarkan amaran terkini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Kesembilan, NACMA mengeluarkan hibahan amaran banjir melalui media massa dan khidmat pesanan ringkas SMS. Dan ke-10, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan bagi kategori merah iaitu kategori bahaya pada Sabtu 18 Disember 2021. Nampak macam sudah sempurna kan? Tetapi apabila rumah rakyat di beberapa kawasan di Selangor tenggelam hingga ke Bumbung dan Pahang dilanggar tsunami balak beserta lumpur, negara umpama di dalam anarki kerana menteri-menteri telah berbondong-bondong pergi bercuti ke luar negara. Menteri yang bertanggungjawab mengawasi pengurusan alam sekitar dan air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man pula pergi menunaikan umrah dengan keluarga. Apabila tindakannya dipersoalkan oleh pengerusi Pakatan Harapan
merangkap Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau pula tersinggung. Tatkala Presiden Amanah mencelah bahawa Tuan Ibrahim wajar dipecat, beliau menyindir, "Saya akan jawab, tapi mana lebih baik ada yang pergi bermain ski." Beliau maksudkan Ahli Parlimen Hulu Langat Datuk Hasanuddin Mohamad Yunus yang mewakili Parlimen Malaysia untuk menghadiri Sidang Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Istanbul pada 7 hingga 11 Disember bersama Ahli Parlimen Besut Datuk Seri Idris Jusoh dan Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari. Hasanuddin kemudian dilihat bergambar di Gunung Tokal di Iran pada 18 Disember. Mungkin beliau khilaf kerana terlebih jujur menunjukkan di mana beliau berada ketika itu, tetapi sebaik sahaja mendapat penerbangan, beliau segera pulang ke tanah air. Tindakan ini berbeza dengan Tun Ibrahim Tuan Man yang meneruskan urusan umrahnya. Jangkitan COVID-19 kepada dirinya dan keluarganya langsung tidak mengisafkan beliau, malah melontarkan respons setaraf macai sahaja apabila tindakannya mementingkan soal umrah daripada nyawa rakyat dipersoalkan. Lantaran ditinggalkan ramai ahli kabinet 69-nya, maka Ismail Sabri memberi gambaran seolah-olah beliau terkontang-kanting seorang diri cuba menyelesaikan isu bantuan bencana alam yang berlaku. Malah beliau secara tidak bertanggungjawab memberitahu Dewan Rakyat bahawa ketika melawat kawasan banjir pada lewat malam itu membantu mangsa banjir, Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri Pembangkang tidak kelihatan, termasuk Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad. Selepas banjir di Selangor, saya mengurusikan mesyuarat di Pejabat Daerah dan Tanah Kelang yang turut dihadiri Menteri Besar Selangor. Sepatutnya bukan saya pengurusikan. Patutnya dah ada jawatan kuasa yang telah diwujudkan, jelas Ismail Sabri. Khalid mencelah, patutnya siapa? Noh Omar. Untuk rekod, Tan Sri Noh Omar telah mengambil alih tugas pengerusi Majlis Keselamatan Negeri Selangor daripada Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syarif. Itulah antara punca utama mengapa tiada koordinasi dalam pengurusan bencana dan gerak kerja membantu mangsa banjir. Halangan itu menyebabkan pihak Angkatan Tentera Malaysia dan penyelamat serta bomba dikatakan terpaksa mengambil keputusan sendiri untuk keluar menyelamatkan mangsa kerana NAKMA yang kononnya mempunyai kelengkapan dan telah membuat simulasi bencana tiba-tiba menjadi mandul. Pelbagai alasan diluahkan mengapa bantuan lewat sampai kepada bangsa. Antaranya, kesukaran mendapatkan kerjasama penduduk untuk berpindah dengan segera kerana mereka hendak menyelamatkan harta benda, jarak pusat pemindahan sementara PPS yang jauh, bimbang rumah dimasuki pencuri serta bimbang risiko jangkitan COVID-19 di PPS. Paling tidak masuk akal, kononnya kesukaran bot-bot menyelamat untuk bergerak di dalam kawasan banjir kerana tersangkut pada kenderaan yang tenggelam di kawasan terjejas juga dijadikan alasan. Wahai Perdana Menteri, ini banjir di kawasan bandar. Tentulah ada banyak kereta yang tenggelam. Kalau banjir berlaku di kawasan pembalakan, mungkin akan bertemu bangkai orang hutan. Bila kerja sudah tunggang langgang, walaupun kononnya sudah membuat simulasi bencana, maka macam-macam alasan yang dicanai agar rakyat percayakan mereka. Khalid dalam ucapannya tidak bersungut tentang soal terlanggar kereta yang tenggelam atau susah payahnya untuk sampai kepada mangsa. Sebaliknya, beliau membeli 3 kayak sebagai kenderaan untuk memberi bantuan kepada mangsa. Beliau turut berterima kasih kepada peniaga yang kemudian meminjamkan kayak tersebut kerana prihatin terhadap masalah mangsa banjir. 19 hari bulan, esoknya pagi-pagi saya pergi ke Decathlon. Saya beli 3 biji kayak. Saya ucapkan terima kasih pada Decathlon. Tan Sri Speaker. Masa habis. Dia benarkan saya ambil 3 biji kayak itu. Dia kata kamu pakai dulu. Kerana tengah banjir. Pakai dulu. Kalau lepas banjir ni kamu tak nak, kamu pulangkan. Kita anggap pinjam. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sikap tak bagi yang begitu bersungguh. Selain itu, NGO dari negeri-negeri lain turut hadir membawa bot sendiri untuk membantu mangsa banjir di Selangor. Mereka membeli peralatan sendiri untuk membantu membersihkan rumah mangsa selepas banjir. Demikianlah situasi di masa bencana melanda ketika itu. Rakyat membantu rakyat. Tidak terlampau kalau disifatkan pengurusan bencana yang dilaksanakan oleh kerajaan gagal. Khalid juga mencabar mereka yang mendakwa beliau tidak berada di lapangan untuk membantu masa banjir supaya mengulangi dakwaan tersebut di luar Dewan Rakyat. Ada berani?
Jom Channel pernah menyiarkan ranking yang dibuat oleh PricewaterhouseCoopers atau PwC bahawa Malaysia pula di tangga ke-27 dalam keluaran domestik negara kasar KDNK berdasarkan pariti kuasa beli PPP pada tahun 2016 naik ke tangga 25 pada tahun 2030. Indonesia pula yang berada di tangga ke-8 pada tahun 2016 akan melonjak ke tangga ke-5 pada tahun 2030. Pada tahun 2050 Indonesia akan berada di tangga ke-4 manakala Malaysia di tangga yang ke-24 di belakang Filipina, Vietnam dan juga Bangladesh. Satu situasi yang memalukan bagi negara yang pernah digelar sebagai harimau Asia. Tiba-tiba dunia diserang oleh pandemik COVID-19. Hampir seluruh kegiatan ekonomi negara-negara di dunia ini terjejas teruk. Sungguh, tahun 2020 bermula dengan episod yang menyukarkan kita semua. Namun pada tahun itu juga langkah syaratan berlaku tatkala kerajaan sedang berperang dengan serangan awal pandemik tersebut dan kerajaan tebuk atap dibentuk. Ramai pakar pelbagai bidang berhujah bahawa pasca wabak COVID-19 di seluruh planet ini mewujudkan penghijrahan besar-besaran kepada apa yang dipanggil sebagai mod normal baharu. Kini kerajaan dan perniagaan sama-sama terpaksa menerima pakai dasar dan prosedur baharu dan belum pernah diuji sebelumnya. Menurut sebuah firma konsultan pelaburan di Indonesia, Wellington Capital Advisory, walaupun kerajaan Indonesia terkejut pada separuh pertama tahun 2020, namun Indonesia sedang membina laluan yang jelas ke arah daya tahan ekonomi yang mampan. Sentimen pelabur terhadap Indonesia kekal positif disebabkan oleh potensi pemulihan ekonomi yang kukuh ditambah pula dengan prospek pertumbuhan jangka panjang yang memberangsangkan. Kata kenyataan mereka Januari 2021. Menurut mereka selaras dengan negara lain, pemulihan sepenuhnya akan bergantung pada kejayaan pelaksanaan program pembendungan dan vaksinasi di seluruh negara. Kementerian Kesihatan Indonesia menyasarkan vaksinasi 70% daripada populasi akan selesai menjelang Mac 2022. Pada Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR menuluskan Omnibus Law on Job Creation. Ini dilihat sebagai meluas sebagai pembaharuan struktur Big Bang paling komprehensif yang pernah dilancarkan di Indonesia. Ia satu langkah untuk merangsang pelaburan domestik dan asing dengan menghapuskan ketidakcekapan birokrasi dan menyediakan ketelusan peraturan yang sangat didambakan. Ia juga akan mengurangkan pergantungan kepada perdagangan berasaskan komoditi dan merangsangkan pertumbuhan dalam sektor pembuatan nilai tambah. Justru Indonesia terus menjadi magnet kepada pelabur asing, khususnya dari Eropah Barat dan Amerika Utara. Menurut laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto selaku Ketua Panitia Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berkata, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN hingga 30 April 2021 mencapai 156.6 trilion rupiah atau 22.3% daripada keseluruhan bajet 699.43 trilion rupiah, kira-kira 204.3 bilion ringgit. Perbelanjaan pelaburan menyumbang kira-kira 30% daripada jumlah KDNK di Indonesia. Penyumbang kedua terbesar selepas perbelanjaan pengguna. Apa pula yang berlaku di Malaysia? Setelah kerajaan tebuk atap, pimpinan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Yassin tumbang. Naib Presiden UMNO pula, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membentuk kerajaan baharu yang dipanggilnya Kerajaan Keluarga Malaysia. Oleh kerana Kabinet seramai 69 orang itu terdiri daripada hampir semua menteri kerajaan terdahulu, ia menerima gelaran Kerajaan Tebuk Atap 2.0 atau Kerajaan Keluarga 69. International Monetary Fund atau IMF menyatakan KDNK Malaysia pada tahun 2022 dijangka tumbuh sebanyak 6% dengan indeks harga pengguna 2.0%, manakala Indonesia 5.9% dengan indeks harga pengguna 2.8%. Semakin tinggi nilai indeks harga pengguna, semakin buruk bagi penduduk kerana terpaksa berbelanja lebih untuk barangan dan perkhidmatan yang sama, tetapi dianggap lebih baik untuk pelabur dan juga kerajaan. Indeks Persaingan Global atau Global Competitiveness Index atau GPI, kajian World Economic Forum WEF pada tahun 2019 meletakkan Malaysia pada skor 74.6, lebih tinggi daripada skor 74.3 pada tahun 2018, jauh meninggalkan Indonesia yang mendapat skor 64.63 ketika itu. Pada tahun ini WEF menjangkakan GPI Malaysia meningkat kepada 77.38, sementara Indonesia pula meningkat kepada 67.94. Malaysia meningkat sebanyak 2.78 points, Indonesia pula 3.31 points.
Peningkatan yang nampak sedikit ini sebenarnya menunjukkan Indonesia sedang mengejar Malaysia dalam pelaburan langsung asing atau FDI. Sementara Indonesia menggunakan sumber manusianya sendiri yang menyebabkan dana tidak mengalir ke luar negara. Malaysia masih menggunakan pekerja asing kerana ia sumber pendapatan bagi cukong-cukong pengimport buruh. Inikah puncanya Amazon membina 3 pusat data di Jawa Barat, Indonesia pada akhir 2021 dan awal 2022 serta mengesampingkan Malaysia. Hyundai pula telah memindahkan ibu pejabat Asia Pasifik dan pusat latihannya dari Malaysia ke Indonesia pada penghujung tahun lalu. Malaysia yang dikatakan sebagai negara yang memiliki kos terendah bagi menjalankan perniagaan di Asia Tenggara tidak lagi menarik bagi syarikat teknologi besar untuk membina ibu pejabat serantau di negara ini. Malaysia juga memiliki infrastruktur yang didakwa lebih baik berbanding jiran-jiran serantau kecuali Singapura, tetapi pelabur tetap melarikan diri mereka. Walaupun Malaysia begitu gigih memvaksin rakyatnya sampai dos ketiga dan mungkin keempat selepas ini, pelabur tetap memilih Indonesia, Filipina, Vietnam dan Singapura. Justru, apa yang jelas ialah tiada kaitan dengan pandemik COVID-19 kerana negara yang dituju oleh pelabur asing juga diserang dengan wabak yang sama. Data-data yang cantik dari agensi pengkaji tertentu hanya mencarikan pimpinan kerajaan terasa bagus, tetapi hakikatnya jauh daripada realiti. Malaysia diperintah oleh golongan kakistokrasi yang sekadar mahu menjadi kerajaan tanpa manifesto maupun dasar yang mantap. Justru, negara ini tetap ketinggalan dan akan terus ketinggalan dalam pembangunan ekonomi pada keseluruhannya berbanding jiran-jiran serantau. Pada Oktober 2021, Menteri Keuangan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengumumkan bajet untuk pasca COVID-19 sebanyak 335 bilion ringgit. Tahun 2020, populasi Indonesia ialah 273.5 juta orang. Malaysia pula 32.3 juta orang. Tetapi perbelanjaan tahunan kita jauh lebih besar berbanding Indonesia. Itu pun pelabur antarabangsa seperti Citibank dan IBM tetap lari juga. Mengapa? Puncanya ialah masalah kestabilan politik, demokrasi yang semakin sempit dan penyalahgunaan kuasa dan rasuah yang kian membarah. Berhadapan dengan COVID-19 hanya satu norma baharu, tetapi berhadapan dengan kebejatan birokrasi yang korup lebih mengerikan pelabur. Jentera penguatkuasa digunakan untuk lockdown Kuala Lumpur pada Sabtu lalu 22 Januari hanya kerana mempertahankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki. Namun, demonstrasi aman tangkap Azam Baki yang dianjurkan oleh kumpulan anak muda telah berlangsung dengan aman pada hari tersebut di sekitar Jalan Bangsa. Menurut Peguam Muda Amanah Umar Aminul Huda, lebih kurang 10 Peguam Muda Amanah telah bersama sebagai pemerhati undang-undang. Perhimpunan telah berjalan dengan aman dengan kerjasama baik daripada pihak polis Diraja Malaysia. Ia bertepatan dengan semangat hak untuk berhimpun yang dijamin di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun kami difahamkan bahawa sebilangan pimpinan anak muda termasuk pimpinan Pemuda Amanah Nasional akan dipanggil untuk siasatan, katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata Peguam Muda Amanah akan mewakili para pimpinan Pemuda Amanah Nasional dan akan memberikan kerjasama yang baik kepada pihak polis. Sungguh pun begitu, kami mendesak supaya pihak kerajaan, keluarga Malaysia tidak berasa terancam dengan suara rakyat, khususnya suara anak muda. Kelakar, hakikatnya mereka lockdown dengan sekatan di sana sini sehingga peniaga tidak dapat pelanggan. Maka peniaga yang tak prihatin dengan isu rasuah yang dihadapi negara berang dengan tindakan anak muda. Itu petanda terjadi dua perkara. Pertama, kerajaan keluarga 69 terancam dengan kebangkitan anak muda. Ini kerana secara jelas kenyataan Azam Baki bahawa saham atas nama beliau itu diuruskan oleh adiknya bercanggah pula dengan penjelasan Suruhanjaya Security Malaysia SC bahawa bukti menunjukkan Azam ialah pemegang akaun yang dinamakan dan mempunyai kawalan ke atas akaun dagangannya itu. Menurut SC pula, Azam juga mengendalikan akaun yang dibukanya kerana beliau memberi arahan untuk membeli, menjual dan memindahkan sekuriti daripada akaun berkenaan. Justru, SC membuat keputusan bahawa tiada pelanggaran Seksyen 25/4 daripada Akta Industri Security Depository Pusat 1991, katanya dalam satu kenyataan. Yang kedua, kerajaan keluarga 69 terancam jika Azam Baki direhatkan dan disiasat. Entah bangkai apa lagi yang akan ditemui. 3 pegawai SPRM sebelum ini ditahan selepas bekas Ketua Pengarah Organisasi Persikan Luar Malaysia MEIO Datuk Hasanah Abdul Hamid membuat laporan bahawa 25 juta ringgit wang bahan bukti yang dirampas dalam siasatan terhadapnya pada tahun 2018 lesap.
Malaysia kini pada 27 September tahun lalu memetik satu sumber sebagai berkata bahawa pegawai berkenaan tidak boleh disentuh susulan hubungannya dengan orang ternama. Pegawai ini memang diketahui bermasalah, kata satu sumber kepada portal berita tersebut. Kami ada nickname untuk dia, penyamun anak emas. Dan yang paling penting ialah kerajaan akan terancam jika projek pembodohan rakyat yang sedang berjalan ini kantoi. Sebelum ini, Ketua Pemuda PAS merangkap Ketua Pemuda Perikatan Nasional Khairil Nizam berkata, Islam menekankan prinsip asas perundangan Islam dalam mendepani sesuatu tuduhan bahawa seseorang itu tidak bersalah sehinggalah dia dibuktikan bersalah, yakni oleh pihak berkuasa yang bertanggungjawab. Kita jangan terlalu cepat menghukum dan terpengaruh dengan dakyah pembangkang. Pastikan sesuatu perkara seperti diuruskan mengikut rule of law, ujar beliau dipetik Harakat Daily. Kerana mahu mempertahankan rule of law, anak muda melakukan demonstrasi aman tangkap Azam Baki agar siasatan boleh dijalankan dengan bebas dan telus supaya integriti SPRM dapat dipertahankan. Malang sekali menyelamatkan Azam Baki gagal untuk menyelamatkan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada diperintah membela diri terhadap kesemua 47 tuduhan rasuah, pecah amanah, jenayah CBT dan pengubahan wang haram melibatkan dana yayasan akal budi. Hakim Datuk Colin Lawrence Sikuarah memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Zahid. Zahid memilih untuk memberi keterangan secara bersumpah dari kandang saksi. Beliau mula dibicarakan pada 18 November 2019 dengan 12 pertuduhan berkaitan pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram melibatkan puluhan juta ringgit dana milik yayasan tersebut. Busuk ikan mulanya di kepala, kata pepatah Turki. Bagaimanakah kerajaan yang diterajui UMNO mampu mempertahankan rule of law maupun integriti apabila pemimpin atasan sendiri terpalit dengan skandal rasuah? Apabila virus berbalisma sudah meresap ke dalam otak, amat sukar sebenarnya bagi mangsa untuk mengenali mana yang salah dan mana yang benar, takkan masih tak sedar lagi. Pengerusi Barisan Nasional Johor, Datuk Hasni Mohamad berkata pihaknya akan bertanding secara solo pada pilihan raya negeri PRN Johor. Katanya Barisan Nasional akan bertanding di semua 56 kerusi di Dewan Undangan Negeri dan tidak memerlukan kerjasama dengan mana-mana parti yang berada di luar Barisan Nasional. Kita akan cadangkan kepada Barisan Nasional Pusat untuk Barisan Nasional Johor bertanding sendirian dalam PRN. Kita yakin boleh menang, tetapi apapun keputusan ini terpulang kepada pucuk pimpinan, katanya di Petik Berita Harian. Beliau yakin akan memperoleh kemenangan 2/3 kerusi Dewan Undangan Negeri. Sebelum ini, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan membubarkan ahli Dewan Undangan Negeri bagi memberi laluan kepada PRN di Istana Bukit Serin, Johor Bahru. Hasni menjangka prosedur operasi standard SOP akan diperkenalkan dengan lebih ketat dalam PRN ini. Beliau berharap jentera yang digerakkan dalam PRN sentiasa mengutamakan kepentingan dan memenuhi SOP serta menjadi ciri utama ketika berkempen. Kita juga telah membuka Common Center di bangunan pejabat UMNO Johor untuk mengelolakan perkara tersebut dan kita akan pastikan bahawa jentera yang diwujudkan adalah mereka yang meletakkan kepentingan kepada soal menjaga SOP. Pematuhan kepada SOP ini penting dan yang saya harap akan menjadi satu ciri utama kepada jentera BN dalam PRN Johor kali ini, tegasnya. Nah, itulah sebab sebenarnya kenapa Barisan Nasional Johor beria-ia mahukan pilihan raya negeri diadakan dalam masa COVID-19 masih berkeliaran. Lebih-lebih lagi, masyarakat terus ditakut-takutkan dengan varian Omicron dan segala macam ugutan daripada pihak berkuasa seolah-olah mengambil dos penggalak itu wajib. Yang pasti, kita akan menyaksikan SOP 2 darjat dilaksanakan di pilihan raya negeri Johor sekali lagi, sebagaimana yang kita lihat di negeri Melaka sebelum ini. Sementara itu, PAS dilaporkan sudah bersedia untuk meninggalkan rakan sekongkolnya di Melaka, iaitu Perikatan Nasional, dan kembali bekerjasama dengan Barisan Nasional. Kononnya hendak mengukuhkan muafakat nasional setelah pelbagai kata keji dilontarkan ke atas UMNO sebelum ini. Cepat betul pimpinan PAS lupa apa yang disebut oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang akan menolak muafakat nasional jika UMNO enggan menerima Bersatu dan Badan Bukan Kerajaan NGO menyertai gagasan itu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata berdasarkan piagam MN, kedua-dua parti itu sedia menerima parti lain termasuk Bersatu
dan NGO. Apabila sampai ke peringkat pelaksanaan, kepemimpinan UMNO hanya mahu parti itu dan PAS sahaja dalam MN. Ini bermakna ia sudah lari daripada perjanjian. UMNO tak boleh mengarahkan PAS kerana kami parti tersendiri. Kalau nak suruh PAS dengan UMNO saja dalam MN, itu tak boleh. Sebab kita dah berjanji dengan parti lain. Bahkan tetapkan tarikh nak berjumpa dengan Bersatu dan parti lain termasuk nak terima Bersatu masuk MN. Katanya selepas program Mahabbah Rasulullah SAW sempena Maulidul Rasul di Dewan Majlis Daerah Selama Sungai Bayur pada 4 Disember lalu dipetik berita harian. Hadi juga memberi amaran kepada UMNO akan natijah keputusan mereka jika tidak akur kepada kehendak PAS. Siapa pihak yang degil itu kita akan lihat nanti. Tapi satu contoh sudah berlaku di Melaka. BRN apabila UMNO degil, kita lawanlah, tegasnya. Barisan Nasional pentingkan SOP. PAS hanya mahu SOP atau SUP kerana pada SOP ada pelbagai perencah yang boleh dihirup dengan kelangsungan parti itu. Malah PAS dilaporkan berharap untuk meneruskan kerjasama, kata Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Masing-masing parti bersedia, PAS juga bersedia sebab Johor ini kita sudah biasa masuk bertanding. Tetapi perbincangan kerjasama kita akan berterusan. Katanya, lapor Berita Harian 21 Januari lalu. Kenapa kenyataan Tuan Ibrahim begitu lunak sedangkan sehingga hari ini tiada sebarang kenyataan bahawa UMNO sudah menerima Bersatu? Mengapa pendirian beliau yang main dalam dua kolam ini berbeza dengan pendirian PAS? Inilah sebenarnya wajah sebenar PAS yang mengecam pendekatan Machiavelli tetapi melakukannya tanpa ada rasa bersalah. Atau PAS sebenarnya takut dengan Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong yang berpengkalan di Air Hitam dan rakannya Datuk Seri Wee Jack Seng di Tanjung Piai, Johor. Jika PAS bertanding menentang UMNO, sudah pasti kedua mereka tidak akan membawa undi kaum Cina kepada PAS. Kerana itu PAS mahu bekerjasama kerana ingin mendapat sebahagian daripada sup yang sedang dimasak oleh UMNO dan BN. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.